Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Intan Zulaika. Topik yang akan dibincangkan oleh kumpulan saya pada hari ini ialah gejala LGBT dan kesannya terhadap masyarakat di Malaysia. Dalam pembantangan ini terdapat 4 bahagian yang akan dibincangkan, iaitu pengenalan tentang LGBT, pandangan setiap agama terhadap LGBT, kesan-kesannya terhadap masyarakat dan solusi untuk menangani isu LGBT. Objektif pembantangan ini ialah untuk mengkaji punca penolakan LGBT dan mengenal pasti kesan LGBT terhadap masyarakat di Malaysia. Isu LGBT sebenarnya telah menjadi topik perbahasan yang besar dalam tamadun manusia. Perbahasan ini menjadi semakin ketara selepas kempen yang dilancarkan oleh gerakan LGBT yang bermula dalam masyarakat barat. Kehadiran LGBT di Malaysia telah menyebabkan polemik yang meluas. Fenomena LGBT menjadi isu global dan setiap tahun peningkatannya semakin serius. Isu LGBT amat membimbangkan apabila sebahagian daripada kumpulan LGBT adalah golongan berpendidikan dan profesional. Gejala LGBT telah menjadi cara hidup yang diterima oleh masyarakat luar dan kini ianya juga banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat Islam di Malaysia. LGBT bermaksud lesbian, gay, bisexual dan transgender. LGBT dilarang oleh majoriti semua agama-agama utama di dunia kerana ia bukan sahaja melanggar institusi perkahwinan tetapi juga tidak menghormati manusia kerana ia bercanggah dengan sifat ciptaan manusia. LGBT merujuk kepada kumpulan orientasi seksual atau biasa dikenali sebagai hubungan sesama jenis. Secara amnya, aktiviti mereka berkaitan dengan keinginan manusia untuk mengubah asal-usul kejadian mereka kepada kepribadian yang bertentangan. Berdasarkan edisi keempat Kamus Dewan, istilah gay adalah lelaki yang mempunyai tarikan seksual terhadap lelaki homoseksual yang serupa. Lesbian merujuk kepada wanita yang mempunyai daya tarikan seksual terhadap wanita homoseksual yang serupa. Bisexual adalah orang yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan hubungan seks dengan lelaki dan wanita. Dan akhir sekali, transgender pula adalah seseorang, lelaki atau wanita yang berkelakuan sebagai jantina yang bertentangan dan kadang-kadang menukar organ seks melalui pembedahan. Komuniti LGBT awalnya dimulakan oleh Henry Gerber pada tahun 1924 dan ditubuhkan di Chicago The Society for Human Rights. Di Malaysia, isu LGBT telah mula dibincangkan secara meluas sejak tahun 1990-an. Pergerakan golongan ini bertujuan untuk mendapatkan hak asasi manusia dan kebebasan terhadap komuniti LGBT. Oleh kerana ianya bertentangan dengan orientasi seks normal, LGBT adalah kumpulan minoriti dalam masyarakat. Walau bagaimanapun, kumpulan ini bergiat secara aktif untuk mempromosikan dan memperjuangkan hak mereka yang secara terangnya memang salah di sisi Islam. Situasi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat moden dan liberal juga menunjukkan bahawa yang menyokong kumpulan gerakan memperjuangkan hak LGBT adalah mereka yang diakui sebagai pembela hak asasi manusia dan sebaliknya. Setiap perkara yang dilakukan LGBT hukumnya adalah haram dalam Islam dan bukan sekadar itu, tetapi segala perbuatan haram dianggap sebagai perbuatan jahat, jenayah dan ia wajib untuk dihukum. Allah amat melaknat akan perbuatan tersebut. Ianya telah dinyatakan dalam Al-Quran berdasarkan surah Al-A'raf ayat 80 hingga 81. Ayat ini mengisahkan kisah Nabi Lut apabila ada wanita yang mereka boleh berkahwin tetapi mereka tidak berkahwin dan lebih suka dan memilih jantina yang sama. Allah memanggil mereka sebagai pemberontak, telah melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menyalurkan semangatnya kepada lawan jenis. Dan merujuk kepada undang-undang di Malaysia, ia menetapkan bahawa kes liwat dan lesbianism merupakan jenayah di bawah undang-undang Malaysia. Sebagai contoh, Seksyen 25 Kesalahan Jenayah Syariah Persekutuan Wilayah Akta 1997 menggunakan istilah dan memperuntukkan mana-mana lelaki yang melakukan liwat adalah melakukan kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun
atau sebatan tidak melebihi 6 pukulan atau gabungannya. Selanjutnya, Seksyen 26 Kesalahan Jenayah Syariah Persekutuan Wilayah Akta 1997 memperuntukkan juga mana-mana wanita yang melakukan musahakah adalah bersalah melakukan kesalahan dan apabila disabitkan boleh bertanggungjawab dikenakan denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau sebatan tidak melebihi 6 pukulan atau gabungannya. Seterusnya, Seksyen 2 dari Akta yang sama mentakrifkan musahakah bermaksud hubungan seksual antara wanita. Institusi undang-undang juga menganggap tingkah laku LGBT menyimpang dari sifat manusia yang ditakdirkan oleh Tuhan secara berpasangan. Oleh itu, harus diingat bahawa LGBT bertentangan sepenuhnya dengan budaya, tradisi, kepercayaan, iman dan agama di Malaysia. Seperti yang dinyatakan, ia boleh dijatuhkan hukuman jenayah baik di bawah Undang-Undang Syariah dan hukuman Undang-Undang Malaysia. Assalamualaikum. Saya pula Muhammad Ifam akan membentangkan mengenai pandangan setiap agama terhadap LGBT. Pertama, dalam Islam, gejala LGBT adalah haram dan dilarang dalam Islam. Hal ini dibuktikan pula dalam Al-Quran mengenai kisah kaum Nabi Lut dalam surah Al-A'raf dalam ayat 80 hingga 84, iaitu kaum Sodom yang melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah, iaitu hubungan homoseksual sejenis di mana mereka meninggalkan isteri-isteri mereka dan memilih untuk melakukan hubungan sejenis. Lalu mereka didatangkan azab yang seperti diceritakan dalam surah Hud ayat 82. Azab mereka yang berupa bumi itu diterbalikkan, di mana yang ada kat atas ada kat bawah, yang kat bawah ada kat atas. Lepas tu mereka dihujani dengan batu-batu yang terbakar, tanah-tanah yang terbakar. Tapi dalam surah Awal ni temu bersama Dr. Mazhar, iaitu Mufti Perlis. Beliau mengatakan bahawa seseorang itu tak kafir sekiranya melakukan LGBT, tapi kena bertaubat. Kalau tak, mereka tu macam, diorang tu macam Muslim yang berdosa seperti pendosa-pendosa yang lain. And then kita pergi kepada agama Kristian. Dalam Kristian pula, agama LGBT juga, dalam perspektif agama Kristian juga, kita dapat bahawa agama mereka juga melarang, dalam kitab Bible mereka juga melarang hubungan LGBT ini kerana di dalam Genesis 19, cerita yang sama dalam Al-Quran, di mana kaum Sodom itu yang melakukan hubungan homoseksual diazab. Jelaslah bahawa agama Kristian juga melarang penganut mereka dari melakukan hubungan LGBT. Bagaimanapun, walaupun diterang dalam Bible, adanya individu pakar dalam bidang teologi dan kumpulannya secara terbuka menyokong perbuatan LGBT ini, di mana pandangan mereka disokong oleh ramai dalam era moden ini. Seterusnya, dalam agama Buddha, untuk menjelaskan, dalam agama Buddha mereka juga melarang sebarang bentuk hubungan sejenis, sama ada lelaki ataupun wanita, kerana dalam pertemuan sejarah pada tahun 1997 di mana antara Dalai Lama dengan aktivis LGBT ini, di mana Dalai Lama itu ditemu bual oleh aktivis LGBT mengenai kritikan Dalai Lama mengenai homoseksual. Jawapan yang aktivis ni terima, dia orang kecewa kerana Dalai Lama menegaskan bahawa Buddha ini tidak dibenarkan. Penganut Buddha tidak dibenarkan untuk melakukan hubungan sama jenis. Walaupun ramai yang menyokong LGBT pada zaman moden, tapi sesiapa yang menganut agama Buddha tidak diiktiraf. Penganut Buddha tidak sama sekali mengiktiraf hubungan sejenis. And then LGBT ini tidak dibenarkan, namun melalui perspektif kemanusiaan, pelaku patut dibimbang sehingga mereka kembali normal. And then lastly, Hindu. Hindu ni, dalam agama Hindu longgar dia punya penjelasan terhadap LGBT kerana asas agama Hindu tentang jantina terbuka. Tapi satu penemuan yang tak jelas
telah dijumpai dalam kitab Manusmriti, iaitu Undang-Undang Manu, yang menyatakan hubungan homoseksual adalah tidak semula jadi. Ajaran agama Hindu tidak menganggap LGBT sebagai kejahatan, melainkan perbuatan dosa yang harus ditanggung individu itu sendiri. Dan yang terakhir daripada saya adalah kesan LGBT terhadap masyarakat. Yang pertama adalah penularan penyakit berjangkit seperti HIV dan AIDS. Hal ini diceritakan dalam berita harian online pada 24 Ogos 2018 oleh Dr. Azizi Ayub, di mana Kementerian Kesihatan Malaysia menerusi sektor HIV. Bahagian penyakit pada 2017 menunjukkan statistik bahawa 1967 individu yang melakukan seks songsang seperti homoseksual dan biseksual adalah sebahagian daripada 3,347 kes pengidap HIV. Kalau kita tengok balik jumlah tersebut, 1967 itu lebih daripada separuh daripada mereka yang mengidap kes HIV ini adalah pengamal seks songsang. Dan diceritakan lagi dalam kata akhbar online tersebut, di mana jumlah 1967 itu adalah 14 kali ganda daripada mereka yang mengidap HIV disebabkan oleh pengambilan darah. Dan seterusnya adalah keharmonian dalam institusi keluarga, institusi rumah tangga ataupun keluarga juga terganggu. Hal ini disisikan pula oleh aduan seorang isteri yang dikongsikan oleh Syed Azmi dalam laman media sosial Facebooknya, di mana suaminya disangka alim tetapi melakukan hubungan songsang, di mana si isteri ini dihiraukan tidak sama sekali disentuh. Tapi bila ditanya di mana lelaki tu, dia mengatakan dia berada di usrah sibuk melakukan hal-hal agama. Tetapi setelah dibongkar aktiviti si suami yang merupakan seorang yang gay, si isteri dihalau dari rumah dan si suami tinggal bersama sang kekasih, iaitu lelaki. Dan terakhirnya, kesan LGBT dalam masyarakat adalah memusnahkan kekuatan moral masyarakat. Secara logiknya, gejala LGBT ini menyalahi fitrah manusia normal. Aktiviti yang dilakukan oleh pengamal tersebar luas melalui media sosial dan akan mempengaruhi masyarakat baru. Sekiranya lama-kelamaan dibiarkan, masyarakat baru tidak lagi menghiraukan perbuatan mereka kerana sudah terbiasa dengan perbuatan mereka yang bertentangan dengan kehendak agama dan juga nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. Sekian daripada saya, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bahagian saya pula, saya akan membentangkan solusi ataupun cara mengatasi atau cara menangani golongan LGBT. Solusi yang pertama adalah kita mesti mendekati mereka dengan cara yang sopan dan baik supaya mereka tertarik untuk berubah. So, macam mana kita sebagai masyarakat yang normal untuk mendekati golongan LGBT ini? Kita mesti mendekati kumpulan LGBT ini dengan cara yang berhemah. Kita bertegur sapa dengan nilai yang sopan, dengan adat yang diajarkan oleh Islam, iaitu dengan bertegur sapa dan dengan beramal manusia dengan sopan, dan adanya nilai kasih sayang di antara mereka. Dan kita tidak sebenarnya menghina mereka, kerana apabila kita menghina mereka, mereka menganggap masyarakat tidak menyayangi mereka. Apabila kita mendekati mereka dengan cara yang baik dan cara yang sopan, mereka akan mereka akan rasa dihargai, kerana ada sekelompok atau kalangan masyarakat yang sanggup melayani mereka atau menegur mereka walau mereka telah melakukan perkara yang dilarang oleh agama. Solusi yang kedua adalah menganjurkan program yang sesuai untuk golongan LGBT. Okey, ini sangat penting. Pihak berkuasa atau pihak yang bertanggungjawab atau kita panggil pihak NGO boleh sertai untuk adakan program yang bermanfaat untuk menyedarkan golongan LGBT ini. Contohnya, dengan adanya program seperti forum, kita dapat mengisi
hati ataupun jiwa golongan LGBT tersebut. Ya, dengan bahasa mudahnya dapat memberi pengisian kepada rohani dan jasmani kepada golongan ini. Mungkin apabila mereka mendengar forum ataupun ceramah berkaitan dengan kerosakan nilai akhlak daripada golongan LGBT ini, mereka terdetik hati untuk balik kepada fitrah yang asal. Dan solusi yang ketiga adalah pemeriksaan saringan kesihatan secara percuma. Yang ini pihak kesihatan, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, mereka boleh membuat saringan percuma kepada golongan LGBT ini. Kita sebenarnya membuat saringan kesihatan ini supaya mereka ini terhindar daripada penyakit HIV ataupun AIDS, yang mana kita dapat mengetahui mereka ini mempunyai penyakit atau tidak. Sebab itu pihak KKM juga boleh menerangkan kesan ataupun kesan kesihatan diri jika mereka teruskan ataupun terus mengamalkan gaya hidup yang di luar tabi'i ini. Mereka mungkin akan berasa malu untuk membuat membuat saringan kesihatan kerana kita tahu mereka telah terjebak dalam golongan LGBT ini. So dengan pemeriksaan kesihatan percuma dibuat oleh KKM, kemungkinan mereka yang ingin ada niat untuk berubah, untuk balik ke pangkal jalan, mereka mesti mengetahui mereka itu terjebak dalam penyakit ataupun tidak. Okey, untuk solusi yang keempat adalah mengenakan hukuman. Hukuman hukuman ni akan diberikan kepada sesiapa yang melakukan kesalahan sahaja. Dalam mengenakan hukuman ini mesti setimpal, serius dan tegas. Dan hukuman ini dijalankan mengikut undang-undang dan diluluskan, dikuatkuasakan dalam negara tersebut dengan perintah kerajaan. So dengan andai katalah untuk hukuman untuk golongan LGBT ini sekadar membayar RM RM500. Hukuman untuk golongan LGBT ini sekadar membayar RM500. Hukuman itu tidaklah setimpal dan tidak serius dan tegas. Hukuman itu mungkin dianggap hukuman yang ringan kepada golongan tersebut. Itu adalah contoh hukuman ya untuk kerajaan, untuk dalam satu negara. Undang-undang syariah mesti menegaskan untuk menetap undang-undang syariah mesti tegas dalam menetapkan hukuman yang setimpal, hukuman yang tegas dan hukuman yang membawa seseorang itu ingin berubah. Contohnya penjara selama lebih daripada 3 tahun, dikenakan 5 sebatang atau kedua-duanya sekali, atau dibayar atau dikenakan denda melebihi RM1,000 ke atas, atau ketiga-tiganya sekali. Apabila kita membuat hukuman yang setimpal ataupun yang tegas dalam sebuah negara, masyarakat yang berniat untuk terjebak dalam golongan LGBT mungkin akan berasa takut dan mula cemas, dan mereka akan membatalkan niat mereka untuk mengikuti atau mengamalkan amalan LGBT ini. Kerana golongan LGBT ini ataupun amalan LGBT ini boleh merosakkan
umat Islam di dalam negara tersebut. Okey, sebentar tadi kita telah membincangkan atau kita telah menerangkan solusi untuk menangani isu LGBT ini. Okey, sekarang kita akan teruskan pada bahagian kesimpulan atau bahagian last sekali. Okey, untuk dalam bahagian kesimpulan kita, daripada hasil kajian kami, hasil daripada kajian kami, kami telah mengetahui faktor terjadinya isu LGBT ini, dan kami telah mengetahui juga solusi bagaimana untuk kita menangani isu LGBT ini. Namun dalam kita berjihad untuk menghapus atau menyelesaikan masalah LGBT ini, ada segelompok ataupun ada masyarakat yang masih degil dan meneruskan perjuangan mereka dalam mempertahankan golongan LGBT ini, kerana mereka mengetahui, kerana mereka beranggapan seseorang manusia itu mempunyai pilihan hidup pilihan hidup yang bebas. Kiranya setiap manusia itu diberi pilihan untuk hidup dalam keadaan yang macam mana. Kita tahu golongan LGBT ini adalah datangnya daripada barat, yang mana telah merasuki masyarakat di negara kita. Pada dunia yang semakin tenang ini, kita mestilah berwaspada dalam setiap apa yang kita buat dan apa yang kita pelajari. Kita kena banyakkan menguasai pelbagai ilmu. Kita mesti mempelajari semua ilmu untuk kita dapat membezakan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk. Okey, kita balik kepada isu LGBT ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-A'raf pada ayat 80 dan 81, di mana Allah akan melaknat kaum-kaum yang terjebak dengan golongan yang songsang, golongan LGBT ini, kerana mereka telah melampaui batas dan akan dilaknat pada hari kiamat nanti. Sebagai penutup kata, kita sebagai umat Islam haruslah berbalik pada yang asal, iaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam hadis riwayat Imam Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, aku tinggalkan kamu dua perkara yang mana kamu akan tidak sesat selama kamu di dunia dan di akhirat, iaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Apabila kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sejujurnya, dan kita tidak akan terpesong daripada mana-mana ajaran ataupun mana-mana agenda daripada dunia luar. Oleh itu kita mestilah berpegang teguh dengan Al-Quran, kerana dalam Al-Quran telah menceritakan bagaimana kaum-kaum Nabi terdahulu telah dilaknat oleh Allah SWT, telah diazab begitu dahsyat oleh Allah SWT. Dan dalam apabila kita berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, memangnya wajiblah untuk kita sebagai umat Islam berpandukan kepada dua wujudan tersebut. Akhir kata, kita sebagai umat Islam mestilah berbalik kepada fitrah manusia kita sendiri, iaitu sentiasa mencari keredaan Allah, sentiasa bertaubat apabila kita melakukan setiap dosa yang kita lakukan, dan sentiasa kuatkan diri untuk menjalani kehidupan dalam dunia yang sekarang ini, dan sentiasa adanya niat untuk berubah ke arah kebaikan. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.